Alright. Okey, apa khabar semua kawan-kawan? Semua okey ke? Market hari ni tak okey, saya pun kebetulan keluar tadi. Minta maaf banyak. Oh, just started, but now I can't hear him. Sorry? Everyone, can you hear me? Clear. Okey, Azlan kata clear. Ruben, can you hear me? Okey, kawan-kawan, kawan-kawan lain boleh dengar ke? Okey, Ruben. Alright. Okey, so kita sekarang ada berapa partisipan? Ada lebih kurang 11 orang. Okey, terima kasih KJR, Ramli. Saya pun tak tahu ni sebab kita punya session hari ni saya just bagi je. Kalau ada orang luar klik kita punya link tu memang apa? Memang semua masuk dalam tu lah. Okey, saya tak kisah apa, tak ada benda secret lah. Ni cuma saya punya servis untuk saya nak utamakan semua klien-klien dalam group VIP dulu lah. Okay. Hopefully orang tak share lah dekat luar ni. Alright, tadi saya ada buat bagi satu link . Jadi link tu dia link yang open lah sebenarnya. Ada satu dokumen masuk kat Google Form kalau ada nak. So sekarang ni saya ada saya tengah buka kat depan saya ni link tu. Okay, jadi kat sini sekejap saya nak kecilkan bahagian email dengan sorry saya nak hide lah email dan juga nombor telefon so kita jaga privacy kawan-kawan kita. Mana hide? Alright. Left. Saya tukar nama korang lah, tukar nama nickname. Ya. Okey, saya ada berapa inquiry ni sekejap Ada lebih kurang dalam 8 ataupun 7 inquiry lah. Ada tanya pasal counter, ada tanya pasal DJ USB, okey. Okey, next week soalan pasal US election. Saya pun dah tak ingat dah cycle ni. Alang-alang kita Google lah dulu, saya tengok. Ni dia sebab US punya election ni dia bersangkut paut dengan dia panggil satu cycle, dia panggil presidential cycle. Sekejap Dan soalan seterusnya lepas tu okey, pasal counter glove. Before estate 54 okay. Residential. So alright. Okay, so actually kita dah boleh start lah. Inquiry kita ni malam ni ada ni je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja. 7 tu 2 daripada ada 2 daripada orang yang sama. Ada 4 lah, 4 soalan. Dua seorang tanya 2 soalan, seorang tanya 2. So 4, so kita ada 1, 2, 3, 4 orang je lah yang bertanya soalan 4 atau 5 orang. Okay. Dalam chat saya tengok dulu siapa-siapa nak tanya apa-apa boleh juga tanya dekat chat tu ataupun unmute mikrofon. Korang boleh tanya soalan lah. Okay. Alright, so kita boleh mulakan sesi kita lah. So, saya tak tahu ni kalau setakat soalan ni je maybe tak lama lah kot. Tapi maybe lama juga kalau terpulang pada korang lah ada nak tanya soalan apa-apa kan. Okay. Alright, so soalan pertama saya kalau boleh saya nak share screen lah. Saya nak hide nama-nama orang ni semua. Bagi nama nickname je lah.
Alright, so share screen. Sama pak nak share. Okay, selamat datang siapa-siapa tu. Okay, Ahmad Pija tanya counter okay. Rubrex. Okay, saya type kat sini dulu Rex, lepas tu siapa lagi? Zarfan tanya counter Solcon. Siapa ni? Zul Hilmi, QS. QS. Sia. Inta. Rizwan. Banyak pula. RID Zack. Rizwan tanya pasal OCN Cash. Okay, kejap lagi kita ambil satu dua lagi. Lepas tu kita start Supermax ni siapa tanya? Martaza. Okay, Rosdi. Masing. Azam. Okay, okay, ni counter rubber lah, counter glove. Okay. Azam, Rosdi kan. Okay, ada lah beberapa soalan. Okay, so sekejap saya share screen dulu. Maybe I should open up trading view lah. Okay. Kat mana my trading view? Korang yang trading ni semua dah ada ke account trading view? Okay. Kalau tak ada trading view, saya memang recommend lah untuk buka tu. Sebab trading view ni software free je sebenarnya. Cuma dia bila free tu kita tahulah kita kena tahu dia apa, dia limited lah. Okay, tapi yang pentingnya dia free. Saya guna trading view 4 tahun yang percuma. Saya guna 4 tahun yang percuma sebelum akhirnya saya migrate lah. Saya pergi subscribe. Sebabnya bila dah mahir tu baru kita nampak value ada satu function yang dia hardkan tu. Okay. Kita tak boleh Okay. Okay, teruskan kalau ada soalan ke apa ke. Oh ni siapa lagi? Farhan. Kita type sekali lah. Farhan tanya soalan counter DJSB. Wegmans KMZ. Okay. Zul Helmi bagi tahu ni. Trading View account free sahaja. Ya betul. Account free ni dia apa? Dia tak ada masalah lah. Maknanya kita free ni dia terhad lah beberapa yang sorry. Okay. So Trading View dia percuma sebab dia nak promote lah. Dia nak bagi salah satu sebabnya dia buat social service jugalah dia untuk siapa yang tak nak bayar ke apa ke boleh buka account tu dan boleh buat screener. Saya guna screener dia tu yelah saya guna Trading View sebab screener dia je sebenarnya. Screener dia tu agak bagus kan nak cari counter-counter yang tengah nak swing ke apa ke. Memang sangat-sangat mudah. So tak payahlah nak
bukan tak payah, tapi boleh jimatkan masa. Kalau nak kata tak payah study malam-malam tu, itu kalau kita masih baru lagi agak rugilah kita peluang kita nak guna time masa malam tu untuk kita study kan. Tapi kalau betul-betul tak ada masa, ada trading view, at least screener tu memang bagus lah untuk kita guna nak cari kawan-kawan yang tengah trending. Itu je sebenarnya saya guna sebab tu. Lepas tu dia lepas dah lebih kurang dalam 4 tahun saya guna itu tu, merasa feature-feature yang dia offer dalam account pro dan ke atas tu bagus. So saya subscribe lah one by one sampai ke account premium. Sekarang ni saya downgrade dulu account premium ke account pro plus lah, tengok. Lepas ni maybe kalau nak kena upgrade, saya upgrade lah. Okay. Itu memang dah pakai lah account premium, memang okay pun. Cuma saya rasa macam tak fully utilize. Okay. Alright, so share screen. Kita ada berapa orang? Oh, 26 orang, bagus. Okay, hopefully kawan-kawan kita semua boleh dapat manfaat lah untuk daripada perkongsian kita hari ni ya. Oh, okay, ada lain ni Jen. Okay, yang dalam chat ni saya kena hold dulu sebab ni kita dah ada beberapa soalan ni. Tapi soalan macam Aizat ni tanya kenapa bursa hari ni merudum. Ini saya tak update lagi dengan news hari ni, tapi memang nampak agak teruk lah. Probably sebab market kita situasi politik kita lah kot, tak berapa stabil kan. So saya rasa benda tu lah. Tapi apa-apa pun nanti kena tengok. Tak sempat nak catch up lagi ni. Okay, agak sibuk juga. Alright, so kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okay. Setting saya punya trading view sekejap. Okay. Share screen. Ini 3. Okay, siapa nak buka platform besok, basically ada dalam announcement ya. Platform sekarang ni pun actually dia tengah halt, tengah sistem maintenance. So kita punya platform maybe akan down lah pada bila-bila sebenarnya. Jadi sekarang ni saya tengok platform kita okey lagi. So yeah, kita tengoklah nanti jadi macam mana kan. Kalau dah hang ke tak tu kita tengok nanti lah macam mana kita nak buat. Okay. Alright. Mula-mula sekali, okay, korang boleh nampakkan saya punya screen shit, man. Okay, ni dia kita punya soalan tadi. So, mula-mula sekali Aisyah dia jawab awal ya, pukul 9.30 tadi. Saya ditanya counter AT dan Sapura Energy masih berpotensi ke tak? Okay, Sapura Energy sebenarnya dia related dengan oil and gas punya sektor, dan buat masa ni saya tengok oil and gas ataupun harga minyak lah jatuh teruk juga. So probably tak okey sangat lah kot. Jadi pada pendapat saya lah. Okay, so counter oil and gas kita kena avoid dulu for now. Kalau siapa yang ada tu nak hold lah. Nak buat macam mana kan? Memang probably dah turun banyak lah kot rasanya. Counter oil. Korang pun dah lama dah tak trade counter oil ni. Yang ada on off counter gold lah kalau tak silap saya. Okay. So, cuba kita tengok investing kot ada tak. Tengok apa salah juga ni, slow gila. Aduh. Okay, kita try buka investing.com kat sini. So overall kalau macam contohnya korang nak study pasal sentiment ke apa ke market tu okey ke tak besok kan, generally kita buka website investing.com ni untuk kita tahu, tengok closing Dow Jones, tengok closing Shanghai, apa semua tu lah, US market, UK market, berapa dia punya apa
berapa dia punya closing index dia orang itu. Kalau index selalunya bullish, index dia orang bullish, dan spillover effect pada kita kat Asia ni sepatutnya okey, sebab dekat US salah satu apa kuasa utama ekonomi dunia lah. Dia maybe dah nombor 2 kot sekarang ni, kalah dengan China, tapi still orang akan refer US lah for now. Okay, so kita tengok kalau US market okey, sebab dia kuasa ekonomi besar, maknanya dia consumption dia tinggi. Okay, jadi consumption dia tinggi, dia akan ambil daripada negara orang lain, beli barang benda semua tu kan. So bila ada berlaku trade, dia orang yang membeli, consume dengan banyak, jadi apa ekonomi negara yang dia beli tu sama-sama meningkat lah sama-sama dengan dia. Macam tu. Okay, sebab tu kita ada spillover effect tu. Jadi kalau ekonomi US okey, generally dia akan membeli, dan sebab dia buat transaksi pembelian, dia buat trading benda semua tu, itu yang akan menaikkan ekonomi yang okey. Sama lah, kalau indeks dia okey, kita pun sepatutnya okey jugalah, kecuali ada serta-serta benda lain, faktor eksternal ataupun faktor internal yang suppress kita punya market. Itu lain cerita lah. Okay, tapi dari segi sentimen overall kita tengok kalau market overseas, UK, US okey, then dia sepatutnya translate kepada market okay lah pada hari tu. Okay, so tu ialah sebab kita nak kena tengoknya. Okay, so kat sini website investing ni saya tengok dia ada ni, saya tengok biasanya saya tengok ni je. Indices, boleh nampak saya punya screen Okay, sepatutnya dah sharing ni. Sharing screen. Alright, kalau tak nampak screen, bagi tahu saya. So ni website investing.com. Jadi kita tengok sini trading view. Okay, so sini kita tengok, saya biasa tengok yang table ni sebelah kiri ni. Oh. Sekejap screen saya blackout. So sebelah kiri, sebelah kanan ni kita nampak ada indices, commodities, forex semua ni kan. So overall, ini sekarang ni pukul 11 ni market US tengah on ni. So overall kita tengok dia tengah down 300 point, lebih kurang 300 point ni sebenarnya tak adalah banyak sangat. Yang kita kena tengok ni percentage ni sebenarnya. So generally index akan bergerak lebih kurang 1 ke 2 ke 3%, lebih kurang macam itulah. Lebih daripada itu banyak. Okay. So kadang-kadang ada satu masa tu market US drop 900 point. Itu 3% ke 4% kan. Yang tu banyak. Okay. Kalau 300 point kita dengar macam banyak, tapi sebenarnya 1% tu which is okay lah, biasa bergerak 1%, 2%. Okay. So ni US 30 ni 30 yang besar lah, market capital yang terbesar. Dia punya futures ni Dow Jones ni, biasa dia US 30 ni dia tie up dengan okay. So kita tengok ini pun lebih kurang turun lah. So daripada pukul 2 petang tadi, okay, sekarang ni market dah drop, dia tengah balik. Okay, ujung yang ni kita nampak dia tengah climbing lah. Saya lukis sikit kat sini. Dia tengah menaik. Tapi overall ni tengah turun lah ni. So maybe dah sampai dekat sini ni, maybe dia akan start turun balik. We don't know. Tapi anggaran saya macam tu lah. Unless kalau dia dapat break kat sini ni, maybe dia naik balik 26,500 ni. Okay. Maybe dia naik balik kat sini 26,500 level. Untuk malam ni je lah. Okay. Jadi kalau naik sampai 26,500 tu lebih kurang 400 point. So dia kena balik kepada asal je sebenarnya. Dia kena reverse dia punya loss hari ni, naik balik, itu je. Which is tak banyak lah sebenarnya. Okay. So kita punya, saya nak tengok market ataupun direction overall untuk trading itu lebih kurang macam tu je, senang je. Okay, kita tengok sama ada market yang turun ataupun naik. So next yang saya tengok sentiment ni lah commodities. So saya tengok ni oil ni jatuh teruk ni, WTI dengan Brent dua-dua. Daripada highest ni dah lama dah ni. Sorry, itu baru. Highest saya tu 40 lebih kan. Ni, seminggu lepas masih lagi duduk dekat 40. So market steadily turun. Saya tak pastilah dia turun ni sebab apa. Sebab oversupply ke apa ke, tak ada pula terbaca ni any news yang bersangkut dengan oil lah. Maybe ada kan, sebab dia turun banyak ni. Okay. So Januari 30 ni, sepatutnya dia boleh maintain tau dalam area dekat area 40 ni lah. Gagal. So siapa yang hold counter oil tu berhati-hati lah ya.
maybe korang, saya rasa oil maybe dah 40% kot, korang kata oil kan 40-50% dah kot loss. Okay. Overall long term macam tu lah, dia dalam 30, 40, 30, 40. Masa nanti kalau harga minyak naik dalam 45, 50 dolar, 60 dolar tu, get ready untuk jual lah dulu. Saya rasa oil ni bukan untuk long term lah sekarang ni. Orang dah mula go to renewable energy, dan korang boleh consider lah company-company macam apa itu, Samaiden ke, kan? Samaiden macam mana? Samaiden. 50 alamak. Turun lagi. Kan dia boleh technical rebound. So biarlah dulu ni. Kecuali bila harga dah mula naik balik, barulah kita boleh consider re-entry lah. Okay. Tak boleh ni. Get drop banyak lah. Okay. Alright, so tu overall lah kita cerita pasal apa, sentiment market. Jadi saya nak jawab tadi soalan ni, Asya tanya counter 80 dengan Sapura Energy. Saya dah jawab Sapura Energy actually, saya bukan jawab Sapura Energy lah, but overall untuk oil and gas. So kita tengok Sapura Energy. Yep. Market macam ni memang tak ada apalah sangat sebenarnya. Unless kalau ada spike itu susahlah kita nak ceritakan. Tapi overall kalau kita tengok secara normalnya, memang apa, tambah pula dengan harga minyak makin jatuh kan. So tak apa-apa nak ada catalyst lah overall. Tapi kita nampak kat sini area dia dalam 9 sen. So probably ni lah dia punya nilai sebenar company tu. Lebih kurang dekat, ataupun true value dia dekat area 9 sen ni, sebab dia dah tak boleh turun bawah pada tu. But we never know. Kita nak zoom out sikit, ataupun kita tukar tarikh seminggu. Ada tak? Lowest dia kat sini sebenarnya 6 sen. So ni korang kena hati-hati. Ni overall tengah downtrend daripada sini. Daripada sebelum ni lagi turun. Yang warna merah ni ialah moving average 50 So secara umumnya any counter yang bawah pada moving average 50, dia tengah trending down. Itu je. Kalau dia duduk atas pada 50, dia tengah trending up. Ini kita panggil apa? Kita pukul rata lah. Okay, jadi kalau kita nak pilih counter mana pun, yang paling senang cari counter yang atas pada moving average 50 dulu. Okay. Sebab itu untuk long term dia sepatutnya expectation dia akan naik lah. Sama juga ni, counter yang bawah pada moving average 50, kita expect dia akan maintain bawah pada moving average 50. Memanglah dia akan naik. Macam ni contohnya dekat area sini dia akan naik. Masa dia dah turun tu, dia naik technical rebound. Ni kalau korang boleh tangkap kat sini ni okey. Tapi takut tak sempat. Tengok ni 1 hari, 2 hari naik, 3 hari beli kat sini, expect orang kata apa, ada 3 white soldier ke apa kan, jangkaannya. Dah beli lepas tu turun. So ini kadang-kadang kat sini orang biasa cut loss. Kalau saya memang cut loss, so saya tak nak kata apa, saya nak hold dulu sebab dia akan naik, saya tak tahu. Jadi kalau jadi macam ni, saya pun dah saya buat cut loss sebab takut dia turun. Macam tu. Okay, kalau saya beli kat situ lah. Alright, so overall ni buat moving average 50 ni. Sorry. Ni 50. So tak berapa okey lah kalau nak ni. Memang betul boleh buat duit kat sini, boleh. Sini boleh. Kalau buat intraday trades, sini susah sikit lah. Sini of course boleh. Okay. So overall ni tengah turun. Ini dah lah weekly chart ni. So overall tengah turun ni memang kalau boleh avoid lah. Okay. Kalau rasa kalau macam kita dah in kat dalam ni, dan kita kena apa, boleh consider hold lah. Saya tak tahu Puan Aisyah ni berapa dia punya apa, dia punya entry point dia. Tapi overall ni nampak daripada sini ni nampak tengah menaik sikit lah. Tapi macam ni tak boleh nak harap pun. Worst case ataupun the best case lah. Best case kita boleh expect dia sampai dekat 15 sen saja. Tapi ni tak ada, still saya cakap tak ada catalyst apa-apa. So dia akan test moving average 50. Kalau catalyst macam harga minyak naik lebih pada 45 dolar, ni WTI lah. Okay. So lebih naik pada lebih pada 45, dan maybe ada harapan. Tapi hari tu dah cecah 45 dah pun. Di sini rasanya saya tak ingat bila. Tapi harga minyak tak naik pun. Kena tunggu lebih lagi lah. Harga minyak maybe dah dapat 50 ke maybe. Barulah akan ada efek counter-counter oil and gas. Kebanyakan analis pun sebut dalam 45-50 lah, dia kena maintain atas tu baru untuk syarikat-syarikat minyak yang lokal break even. Actually bukan lokal je, saya rasa overseas pun lebih kurang break even point dia untuk buat projek untuk gali minyak, benda semua tu break even
cost dia minyak kena harga dalam 50 ke 60 dolar baru dia break even. Lepas pada atas pada tu baru profit lah. Okey, maknanya dia buat investment yang banyak untuk gali minyak. Sekarang ni minyak dia mahal sikit pasal kebanyakan minyak yang bukan selain daripada Arab Saudi. Kebanyakan minyak yang ada sekarang ni yang saya tahulah duduk di tengah laut dan dalam laut yang dalam. So pelaburan untuk reach minyak yang dekat ujung-ujung untuk dasar laut tu sangat-sangat tinggi sebenarnya, sebab tu kos dia dah naik sampai 5-60 dolar per barrel. Okay, untuk break even saja. Jadi kalau dia harga minyak jatuh, tak ada point company-company yang besar ni nak pergi buat investment, pergi beli ataupun pergi gali telaga minyak yang jauh, sebab duit capital nak kena keluar banyak. Rendah kan, unless kalau company macam Arab Saudi tu dia punya break even cost dia lebih pada 5 ke 10 dolar, tak ada masalah. Minyak sekarang ni pun dia untung lagi. Kalau Arab Saudi yang mana yang ada minyak atas darat, yang tu extraction cost tu rendah. Jadi tak ada masalah untuk dia orang. Kalau ada sekarang company macam Malaysia kan, kita tak ada minyak atas darat, minyak kita semua kat tengah laut. Okay, jadi gas maybe ada lah kot atas darat, saya tak pasti ya. Tapi yang minyaknya kebanyakan di tengah laut. So kita kena pergi labur duit lah, kena buat pelantar minyak lah, kena buat safety equipment tu, helikopter, kapal, benda semua tu untuk sampai ke situ. Kalau atas darat ni kita standby ni lori je kan. So itulah dia break even cost. Jadi minyak itu naik sampai 45 ke 46 itu, tapi tak ada efek pun. So probably 50 dolar dan ke atas juga baru minyak kaunter minyak kita akan beraksi lebih sikit. Unless kalau dia orang jumpa telaga baru ke apa ke, itu benda lain lah. Right? So tu Sampurna Energy tak ada apa-apa lah. Suram. Okay. Company-company yang macam serba dinamik yang benda semua tu, itu pun suram jugalah outlook sebab market condition je. Okay, AT ni baru ni ada cerita pasal dia nak terlibat dalam glove kan. Tapi overall kita tengok kat sini ni memang ada tanda-tanda technical rebound. Maknanya dia nak keluar daripada trend lah sepatutnya. Tapi still company ni harga murah sangat. Saya tak berapa nak recommend lah. Sebab kalau company ni betul bagus kan, mesti dia konsisten kenaikan dia. Mesti tengok berapa profit dia. Okay, profit dia okey lah. Dia ada last 4 quarter revenue ni, dia ada 21 million dia punya keuntungan dia. Okay. So overall okey. Sekejap saya tengok ni company apa? AT. Saya tengok trend dia. Okay, saya buka trading view Okay, ni trading view. Oh, tak nak ini. Saya nak banding ke ataupun letak penunjuk lah. Okay, ni. Oh, tak payah. Okay, ni. Sekejap saya tunjuk. So, ni AT punya chart ialah untuk 3 bulan. Jadi kita nampak ni setiap satu candle ni 3 bulan Dan dekat bawah ni saya letak dia punya earnings per share punya numbers. Okay. Jadi earnings per share dia, kalau dia earnings per share dia bawah pada kosong, ialah company yang tengah rugi. Okay, so kita kena berhati-hati. Jadi overall company ni earnings per share dia masih lagi bawah kosong. So dia company rugi lah ni. Okay. Kalau kita tengok dia punya earnings pattern dia ada tak tak ada earnings pattern. Tapi dia ada sikit-sikit untung je lah. Ni cerita pasal dia mula involve dalam healthcare punya produk lah. Kalau tak silap saya glove. Okay. Jadi dia mula start naik, kita nampak volume banyak ni. Maybe adalah sikit kesempatan dekat sini untuk kita buat investment long term. Tapi buat masa ni saya tak nampak sangat lah. Saya takut juga counter ni. Nak recommend pun ni, saya pada pendapat saya counter 80 ni hanya untuk trading sajalah. Jadi kalau dia ada warrant tak? Ada warrant. Warrant 80 ni pun 7 sen je. Premium dia 10%, slightly mahal. Okay. Expired bila? Ada 1000 hari ni. So tak ada masalah lah. Kalau macam counter-counter yang dah expired tu, macam Inix semua tu, memang siapa yang tak nak duit dia burn, kena convert lah. Kena convert ke ordinary share. So tambah 10 sen kalau tak silap. Jadi AT, saya repeat balik AT dari segi chart pattern nampak ada bullish lah, ada potential reversal yang akan berlaku. Contohnya sebab apa cakap, dia kalau dia satu counter nak reverse kan, dia turun, lepas tu dia akan buat macam ni.
Ini adalah tukar color je. Kat sini price kat sini ni dia breakout. Kat sini yang ni yang dia turun ni, dia tak sampai, dia tak break previous low dia. So dia turun sikit dan dia terus naik dan dia breakout. So ini adalah ciri-ciri uptrend ataupun reversal. Okay. Jadi kalau kita tunjuk dekat, kalau kita applykan dekat sini, so ni kita nampak dia turun lah. Lepas tu dia naik, turun sampai kat situ. Belum lagi break previous high. Tapi tanda-tanda dia nak break dah ada ya. Sebab yang pertama sekali dia dah dia tak break paras ni. Tak break, sorry. Warna kuning. So dia, sebab dia kat sini kan dia tak break. Sorry. So ini dia tak break paras previous low dia. So sekarang dia dekat sini. Dia belum breakout lagi. Jadi overall untuk buat trading tak ada masalah counter ni. Ini kalau nampak macam ni saya akan recommend jugalah. Benda ni sebenarnya kita buat trading ni kita kena kenal pasti pattern je. Benda ni sebenarnya dah berlaku dekat banyak tempat, termasuk dekat sini. Tak tahu korang pasal ke tak Saya lukis sekali lagi. Cak pattern ni, so kau nampak pattern ni selalu ni dia tengah turun. Actually sini turun, lower kat situ lah, tapi apa. Naik, turun, bam. Nampak tak? Pattern ni memang sentiasa ada. Korang nak tengok tak nak tengok je. Yang benda ni macam ni saya akan cover besok dalam sesi coaching yang beginner punya level. Tapi kelas dah penuh lah. Okay. Siapa yang nak join, next session 8 hari bulan 11 nanti saya akan buat. Okay. Jadi benda macam ni saya akan cover dalam beginner punya coaching session beginners level. Okay. So ni adalah market structure. So potential dia nak breakout dekat sini. Nampak gaya lah. Jadi once dia dah breakout, ada potensi lah dia nak naik lagi. Kat mana nak naik? Maybe kita boleh target daripada 7 sen sampai 10 ni 3 sen lah beza kan. So kat sini beza 3 sen. Probably kita boleh target maximum sampai kat sini lah. Kita plus 3 sen juga. So kat sini 13 lebih kurang level tu. Okay. So ni apa cara kita nak baca chart lah. Okay. So cuba cari yang turun naik macam ni. Ini adalah reversal. Tak kira lah time frame mana korang tengok pun, bila nampak macam ni, inilah dia. Okay. Kalau tak percaya, maybe ada student saya yang dah belajar benda ni dalam sesi coaching, tolong bagi tahu sikit dalam chat tu. Okay. Ada tak saya ajar benda ni dalam group. Okay. Alright, so itu cerita pasal AT dengan apa? AT dengan supply energy lah. Okay. So ni dah okay, Mr. Ruben tanya Notion VTech to invest 90 million for 9 glove line, would this drive the shares up like what happened to Masing recently? Okay, let's see. Kita mula-mula sekali kita tengok chart dulu So sekarang ni dari segi chart kita tengok. Price daripada sini nampak dia menaik. Okay. So kita pakai 2 point tu lah. Dari sini dengan sini. So kita tarik into the future. Kita tarik sebelah kanan. So support level untuk trend ni lebih kurang pada harga RM1. So lebih kurang pada ni lah psychological level juga ni RM1 ni. Okay. Notion ni memang saya suka sebab dia company dia agak stabil. Dari segi fundamental lah. Ni kita nampak dia punya last 4 quarter revenue pun RM230 juta. So kita check dia punya pattern dia. Dia punya earnings pattern dia. Ya. Notion. Okay, so ni last 3 bulan tak ada lagi lah. So 3 bulan. Last 3 bulan ni dia punya quarter result tak keluar lagi. So company ni ada earnings yang positif, ni earnings negatif. Ni positif balik, negatif balik, agak okey lah. Okay. So saya suka Notion ni sebab dia company yang agak bagus jugalah. Okay. Tak adalah the best tapi dia masih lagi okey. So dari segi market structure kita nampak dekat weekly atau chart 3 bulan ni support dia dekat area 80 sen. Sorry. Yes, dekat area sini lah. Yang line biru yang saya lukis ni So ni adalah technical support level.
Mana tools tu? Tak ada. So okay, kita dah tengok tu. So ya, lowest dekat area sini lah pun 80 macam ni dari sini. Okay, so untuk trend yang apa major trend untuk yang weekly ni kita nampak dia tengah menaik jugalah, at least di sini tengah menaik. Untuk lebih short term trend kita nampak pada saya pun dia nampak menaik. So inilah dia. Okay, sorry, dia dah kat sini dia dah breakout, dia dah breakdown trend line. So itu probably kena berhati-hati lah. Maybe dia akan test ke RM1 dulu. Okay, so tu dari segi technical. Kalau dari segi news, news flow kita cari news pasal Notion. Tengok stocks ni dekat kita punya platform. So actually platform canggih-canggih tak perlu sangat pun. Kalau pandai guna broker punya platform memang dah cun lah. Okay, so kat sini ada semua nama semua ni yang related. Lepas tu dia kata kat sini Chu Wing Hon, one of the directors I believe. Direct interest. Okay. Sama ada director ataupun saya tak pasti lah siapa dia. Sama ada dia director ataupun major shareholders lah. So dia ada recently 27 Oktober, hari Khamis hari itulah. Kan? So bukan Khamis cuti, hari Rabu. Rabu hari tu dia beli 1 juta unit. RM1 tengok sekali lagi. Dia beli daripada purchase of ordinary shares via open market. Dekat open market tu dia beli. So 27 hari bulan, tengok sekali lagi. 27 hari bulan dia beli pada 23. So dia announcement dia 27 hari bulan. So tengok sikit. 20, 14, 15. Ni. Masa ni dia ada beli 1 juta unit. Total volume hari tu 17 juta. So dia ada accumulate lah dekat di sini. 1 juta unit, kita assume lowest point ataupun highest point lah. Highest point RM1.19. So dia spend lebih kurang RM190,000 lah. 1.2 juta untuk beli shares on the open market, from the open market pada hari ini. Tak ada nampak dispose lagi agaknya. Let's hope not lah. So overall Mr. Chu tu probably dia bullish lah untuk company ni. Jadi kita nak ikut diorang pun boleh juga, tapi better kita ikut kita refer, kita ada trading plan kita based on orang kata chart lah. Okay, kalau chart kata kena cut loss je lah dulu, sebab kita takut, sebab kita tak boleh nak baca operator ataupun dia orang punya pergerakan kan. Kalau dia orang tipu jual beli ada buat macam transaction dia tu bukan acquire tapi others, itu kena berhati-hati lah. Okay, short term support 105 lebih kurang coincide dengan Gun Square of 9 punya support dekat 106 lah. Okay, so kita nampak area sini ada quite a support lah. Tak adalah strong sangat sebab volume pun kecil je masa tu. Okay, tapi kita nampak dia ada technical rebound daripada level tu. Alright, so apa lagi cerita pasal Notion? Tengok mana announcement yang dia kata dia ada buat glove tu. Dealing since Notion. Okay, ini bos Lee Tian Yok jual 1 juta unit. So maybe dia ini jual apa tu dia beli lah kot. Okay. Subdivision of shares. Ni transacted. So dia ada beli dan jual lah. Okay, ni kena refer pada announcement tu. Dia apa yang dia buat sebenarnya. So dia ada mixed transacted tu, dia ada mixed beli dan jual. Okay, tak ada pula cerita pasal tu. So sekejap kita cuba cari news dia dekat news portal lah. Notion. Baik. Oh, satu lagi news portal yang dengan DH.
Okay, so kita buka DH, saya cari dia punya news tu kejap Ruben bagi tahu dekat DH. Alright, so let's see. Session kita maybe lebih sikit lebih daripada pukul 12 kot. Setelah dah 11.40. Siapa nak stay boleh stay No results. Oh ni dia. Okay, ada. To invest 90 million dia keluar pukul apa ni? Hari ni keluar Okay, hari ni keluar, cuba tengok Q. Okay, slightly bullish sebab kita tengok buyers ada lebih ramai daripada seller, which is okay, good. 90 million for 9 nitrile glove lines. Okay, dia pukul apa ni? Pukul 8. Oh, baru lagi. Oh, malam ni keluar. Ni ada possibility nak naik lah. Okay. Venture okay, June. Investing 90 million, sell nitrile glove, 9 nitrile glove production. Sebab Nosovita ni dia dah ada apa? Dia dah export glove dia dekat ke US hari tu. Okay. Masa dia dah buat dia export tu yang apa? Dia keluar news pasal export tu, counter tu meletup lah. I think probably around here. Sebelum tu dia dah mula naik, lepas tu dia ada buat announcement tu yang seterusnya lah ni yang gap up meletup ni. So kan sebab glove dia dah sampai dah sampai dekat US, dia nak export. Dah dapat approval dah pun. Okay, dah approve, sebab tu dia counter dia naik namanya. Okay, so ni first phase estimated okay, so dia kena spend 30 million untuk 3 lines which makes ataupun output dia 60 million pieces of glove per month. So benda ni sebenarnya kena study lah juga dia punya demand tu. Okay, kalau dah banyak player masuk dalam market untuk rubber gloves, maybe people are going to share the pie lah. Okay, so overall, but still the virus is going orang tak ada stop lagi untuk virus ni selagi vaksin tak ada kan. So glove ni majority consumable healthcare punya sector, which is hospital, clinic, something tu kan. So just general public jarang sikit guna. Dan dia punya aim tu pun maybe bukan untuk general public lah. Aim dia rubber gloves ni untuk consumable untuk medical ataupun hospitals. Jadi selagi cases banyak, jadi ada possibility untuk harga ataupun demand tu naik lah. So bila ada demand, tu ada, senanglah benda tu nak ni, senang lebih konsisten harga nak naik lah. Okay. Ada possibility. Yes. Ini initial equipment has been ordered. Okay, dia baru nak start lah. Ada possibility lah benda ni nak naik next week. Fabrication expected to commence soon. Okay. Okay, 60 million the set capex production line. Okay, saya cerita pasal ni lah. So overall, 60 million. Saya tak tahu berapa shortage. Apa? Nanti ni pun. Saya tak pasti shortage glove ni berapa banyak. Okay. But overall, kalau biasanya dia glove ni ataupun anything lah kan, selagi ada demand ataupun demand tu tinggi, harga akan naik lah sebab supply kurang. Sama juga harga saham pun, sebab saham pun pergerakan dia turun naik pun sebab demand supply sebenarnya, bukan sebab MACD cross buy ataupun cross sell, bukan sebab RSI duduk dekat oversold punya area harga naik. Tak, harga naik bukan sebab indikator, bukan sebab apa pun, harga naik ataupun turun sebabkan demand and supply je sebenarnya. Bila supply kurang, demand biasa harga naik sikit, tapi kalau supply kurang, demand pula tinggi, jadi harga akan naik banyak lah.
Okay. Jadi itu je sebenarnya. Saya tak pasti demand supply untuk rubber glove ni macam mana. Tapi daripada saya punya pembacaan hari tu yang founder Top Glove tu, dia cakap glove ni dia punya demand dia akan continue sampai 2022 macam tu kalau tak silap saya. So probably siapa yang masuk sekarang still ada time lah untuk catch up dengan demand tu. So I hope berita yang positif macam ni akan terus continue lah. Jadi boleh ramai juga geng member sangkut dekat Notion ni. Pada saya Notion ni counter yang boleh peram untuk long term lah. Tapi still kena jaga technical support. Kalau area 80% tu last lah. Okay. So overall untuk trading ada opportunity untuk dia nak gerak balik lah. Okay. Ya. Kejap lah apa buat kerja dulu. Okay, so kita tengok next soalan kita daripada Ruben. Okay, hopefully I answer your question lah. Lepas tu okay, ni siapa? Ruben tanya juga, in your opinion what would have caused net white shares to jump high today, bearing in mind no QR report? Ni saya tak pastilah sebab apa ni nationwide ni sebenarnya. Dari segi counter pun dari segi apa fundamental pun tak ada news sangat. Kejap kita cari ya. Okay, so overall lah tengok ni. Pagi tadi saya ada lah hint dalam grup, bukan nak kata ni sebab saya tak tengok detail counter tu nak naik. Tapi lebih kurang di dekat di sini lah pagi tadi tu net white masih di tengah up. So, saya memang betul tak tahu. Tapi yang dekat sini memang kita ada alert lah. Kita ada bagi tahu masa shares dia mula-mula naik tu. Yang ni kita ada bagi tahu, ada info dalam grup. Sebabnya terus tu beli 27 juta ringgit. Tapi bila tengok announcement balik tu, announcement tu silap sebenarnya. Sebab number of shares yang dia hold tak berubah lepas pada announcement tu. So that's a mistake lah. Lepas tu dia ada keluar satu lagi yang betul-betul punya. Dia beli hanya 5,000 unit lebih macam tu je lah. Jadi saya tak tahu apa yang berlaku net white ni company yang PN17. Sekejap ya, technical analysis. Kita tengok announcement. If there any announcement ada. Belum. Okay, ni dia beli lagi. Terus ni beli 10,000 unit. Ini yang silap ni. So kalau tengok sini, terus Hayati dia acquired 27 juta unit. Okay, so ni announcement dia. Dan direct total yang dia ada, total direct shares yang dia ada 27%. So 27 juta ni 22%. Jadi bila dia buat acquisition sebanyak ni dia kita tengok sebelum announcement yang 27 juta tu macam ni contohnya 15 Oktober dia dah ada tau 27 juta unit. Okay, so dia beli sikit-sikit masuk. Lepas tu announcement yang ni is an error lah. Ni dia. Okay, number of shares dia still banyak. Kalau dia acquire yang ni, number shares ni sepatutnya dah double up lah. Okay, jadi 50 juta unit tapi tak. So still sama lagi. Lepas tu next tu lepas keluar announcement ni, dia keluar sekali lagi kat sini. Dia acquire 500. Ni number of shares ni maintain balik lah. Okay, so there's a mistake masa announcement tu. Saya tak ada follow up pasal benda ni. Maybe ada dekat website bursa ada issue correction ke apa ke, saya tak pastilah. Okay. Jadi benda ni sebenarnya yang trigger saya pada hari tu, yang hari yang dia mula naik tu. Jadi saya bagi tahu dalam grup. Ini Dr. Rus ni beli 27 juta unit. Maybe kita boleh tengok dalam grup ISP. Saya okey. Kat sini satu saya beritahu dia ada kedai 27 juta hari ni terbang. Okey. So masa tu ini pukul 9.30 pagi. Awal lagi lah masa tu sebelum dia naik banyak tu. Okey. Lepas tu ni CMSB di sini pun ada nampak ada orang terus spend million ni saya kira sendirilah, tekan calculator je. Tak ada masalah pun. Tapi masalahnya announcement tu silap lah. Okey. Jadi saya tak tahu macam mana benda tu.
Now masih lagi harga melonjak naik, maybe ada plan turnover plan atau turnaround plan untuk Network sebab ni company yang PN17. So dia kena hantar regular report dekat bursa untuk make sure yang dia follow the plan untuk at least jadi macam break even balik. Okay, sekarang ni company ni dia dah trigger PN17 ni pasal dia punya kerugian tu banyak sangat. Okay, dan duit yang ada tak cukup untuk tampung dia punya operation. So itu yang masalahnya tu. Ni kat sini 28 September ni ada satu report. Audit report modified opinion material uncertainty related to going. So ini penting ya. Bila kita nampak ni material uncertainty ni maknanya company tu dah tercungap-cungap. Ni kalau doktor cakap ni dia dah on life support lah. Basically ni tinggal nak cabut plug ya terus gone. So sebab itu kita kena berhati-hati untuk company sebab tu dia masuk alert kategori macam ni PN17 yang ada tanda seru. So itu kita kena berhati-hati. Saya masih lagi tak ada apa-apa news kat sini, official news lah. Kalau korang nak, korang boleh cari je dekat i3 Investor tu. Whatever plan yang tengah ada lah sekarang ni ataupun rumours yang orang duk spread pasal i3 Investor, pasal Netwide. Ni antara methods yang saya gunakan untuk cari news, cari info. i3 Investor, lepas tu saya pakai Pick a Stock. Lepas tu DS lah. Ni antara benda yang actually benda free lah. Kita boleh guna. So dekat i3 Investor ni biasanya saya akan tengok discussion dia orang lah. Apa yang dia orang duduk goreng ataupun sembang kat situ. Kita baca. Jangan percaya semua sebab ni ada macam-macam orang. Ada yang jahat, ada yang serius nak sharing info apa yang dia tahu. Ada yang naughty sikit. So tu korang hati-hati. Baca saja dulu, jangan percaya satu pun. Okay, baca setakat nak ambil ilmu. Lepas pada tu apa yang dia cakap tu kalau orang dah buat kajian yang seterusnya betul ataupun rasa betul dah tanya orang lain dan bolehlah bertindak kan. Jangan bertindak based on information yang dapat pada sini. Sebab ni memang antara sumber-sumber rumus yang utama lah. Okay. Ni dia tanya will be next KTB. Bila cakap macam ni lepas tu ada orang agree ke apa ke, kita pun setujulah terus nak beli kan. Kena berhati-hati tu lah cakapnya. Tan Sri Kelvin, ni ada lah ni Kelvin ni sini, tak ada. Logistics. Ya, ni ada it's all that rubbish PN17 counter can go limit up. Ni memang betul. Whereas logistic company with good fundamental cannot move much. So ni adalah spekulatif. Maybe lepas ni ada orang nak dump share ke siapa ke, dia orang panggil dia goreng. So dia create interest dengan masuk volume yang besar. Okay. So trader dia macam gitu, macam wah, oi, kita nampak ini ada orang beli ni. Okay, of course lah. So bila dia orang masuk tu, dia orang masuk yang betulnya, dia orang masuk sikit. Lepas pada tu bila dia orang ready nak markup, dia orang akan create the volume. So dia probably dia lah boleh buat sebab tim yang syndicate sebenarnya bukannya seorang punya kerja. Kadang 5-6 orang tim dia, kurang-kurang pun ada 3 orang. Okay, jadi kalau ada banyak lagi tu maybe ada lah certain orang yang ada akses pada akaun CDS lain yang boleh execute di orders ke apa ke untuk buat macam. So dia beli dia, sebab kalau especially kalau company paste kan, queue yang sikit je, dia sekali beli 10, 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu pun harga dah naik 10 sen. So tu masalah dengan queue nipis sebenarnya. So bila kita trader nampak, oh harga dah naik 10 sen, lepas tu volume dah banyak kan, dia pun masuk. Tak ada masalah sebenarnya benda tu. Tapi bila asalkan korang tahu yang tengah trade tu ialah bara api, so ambil profit, masuk, ambil profit, bila dia naik ke cepat-cepat jual. Sebab kalau bila dia turun korang tak menyesal. Kalau dia naik menyesal pun tak apa, menyesal sebab duit dah masuk. Ini dah naik lepas tu dia turun baru nak menyesal. Yang tu yang tak okey sebenarnya. So lepas tu kesilapan buat decision macam ni yang rasa macam benda tu boleh naik lagi, itu yang menjadikan orang ramai gagal dalam trading ni sebenarnya. Okay. Okay, so tu je lah kot. So masih lagi tak ada apa-apa cerita pasal Netwide ni. Saya pun malah nak contemplate sangat lah. Okay, kalau ada movement and then boleh masuk, tapi ingat company-company yang macam ni bara api. So bila dah masuk, let go cepat-cepat. Kalau dia naik lagi pun tak apa, biar je. So itu orang punya. Kita punya dah dapat dah. Daripada kita masuk, lepas tu dia dah mula turun, kita tak cut loss. Itu lagi teruk daripada miss out the rest of the journey. Okay.
Alright, so soalan seterusnya. Tak kat tepi ni lah. Okay. Farhan tanya, DGSB dengan SDS. Oh, okay. SDS ni yang buat roti tu kan? Ni turun banyak ah rasanya. Oh, turun. Wow. Betul lah, hari tu trending cantik ya. So, okay. Lepas kita dah tengok chat, kita tengoklah dia punya announcement pula. Ada apa-apa announcement yang bagus ke tak bagus ke? Kisah ni yang tanya. Sekawan dia yang naik white post GDEX. Kena prank dengan announcement. 27 unit bukan 27 juta. Pot membawa warna 5K. Okay, betul? Yes. So ni Syah ni, itulah. Syah ni ada banyak pengalaman. Saya tengok dia punya tulisan, dia punya jawapan dia, soalan-soalan dia pun bagus-bagus. So, ya betul lah ni. Dia, Syah ni probably ada, saya rasa dia ada pengalaman banyak juga dalam trading. So, antara grup, orang dalam grup VIP, korang boleh bertanya juga lah pada Syah. Boleh ya Syah? Tanya. Okay, so SDS ni tengok dulu. Tak ada apa-apa announcement yang besar. Cessation of Azhar Baharudin as others ni maybe one of the directors lah kot. Retirement. Loss. Sikit lah 300 berapa? Oh no. 35,000. 35,000 rugi. Tak ada banyak announcement. So company ni okey je lah kot kan. Jom kita tengok apa pattern dia. Revenue pattern. Ni company apa? SDS. Short. SDS. Kita tak ada stabil sangat kami ni, but not bad lah. Tak boleh lah. Okay, SDS. Tak apa. Okay, saya buka kat sini tak ada lah indikator yang saya pakai. Tapi overall mana revenue tak ada. Tak ada juga ni. Sorry. Sekejap pakai apps lain lah. Okay, pick a stock. Saya tengok kat sini lah Okay, so ni nationwide. SDS. Baru nak keluar. Okay, nampak pergerakan dia, maknanya revenue dia agak konsisten jugalah. Bulan 9, okay, daripada bulan 6 ke bulan 9 kita nampak revenue dia meningkat ya. Okay, ni sikit-sikit lah analisis fundamental. So seasonal kita nampak daripada sini ke sini meningkat. So ni sekarang ni dia bulan 6 ke bulan 9. So ni possibility, okay, ni kita nampak slightly lower lah. Okay, menurun. Tapi next quarter ni maybe bulan 9 maybe naik balik lah. Pattern dia macam ni. Okay, so dia menaik ni maybe dia tak tentu juga, tak sure. Tapi dari segi pattern, repeating pattern ni kita nampak dia macam ni ya. Okay, so ada possibility lah dia naik balik dari segi fundamental, dari segi ni lah spekulatif. Speculate dia naik. Cuma ni kita nampak net profit dia berapa ni. Net profit 1229 32. Okay, so ni net profit dia rugi sebenarnya kan, yang kita nak tengok dalam apa
35, 35,000. Ini dari segi fundamental. Okay. So ni kita tengok Petrovsky score 3 saja, tak berapa bagus. Tapi overall company ni memang profit margin kita nampak memang slim pun, sikit je. Daripada revenue dia 40 juta kot. Apa entah ni. Dia daripada revenue sebanyak ni, antara 40k ke 50k ni, profit dia kiput je banyak tu je. Sikit sangat dia punya, kecil sangat profit margin dia ni. 2% je. Okay, kalau kat sini profit persen, 2%. Sangat low profit margin lah. Patutlah senang nak rugi sangat. Okay, so dari segi fundamental not so strong, tapi still okay. So kita kena berhati-hati jugalah ni. SDS ni memang dah overall tengah downtrend, but technically sekarang ni price dah duduk harga dah duduk dekat area support. So kita ambil support level lowest point dekat 16 ni. So from here dia ada beberapa jalan lah. Ada beberapa potential path yang dia akan pergi. Benda ni korang kena faham awal-awal ni. Memang dah kena siap. Ni siapa pula contoh yang aku punya ni? Tak apa, saya tak marah, okay? Gurau-gurau. So, jalan dia, korang kena ingat benda ni, bila kita dah tahu beberapa pergerakan, potential pergerakan dia, so kita tahu counter ni jalan yang pertama, senario A apa, senario B apa, senario C macam mana dia nak bergerak. Okay, jadi bila kita nampak itu tu, so bila dia mula nak menuju ke arah tu, kita boleh anticipate probably plan A. Ataupun bila kita tengok kat sini dia mula turun, probably dia akan go for plan B. Macam tu. Okay, so sini senario ada beberapa lah. Kat sini support level yang kuat, maybe price akan yang pertama sekali, price akan kena dekat area 16 ini, test, dan dia akan rebound balik. So rebound dia yang pertama sekali, probably kalau dia rebound dekat sini dia akan diturun, naik, lepas tu ni dia gagal ni naik, dia turun kat sini, ada potential reversal kat sini, nampak tak? So dia sampai dekat sini macam separuh energy tadi lah. Okay, tapi dia gagal break previous high, gagal break. So senario macam ni memang korang dah kena hafal lah, tinggal nak apply je pada counter mana-mana. Okay, so dia gagal break dan diturun balik, test support level yang inilah dekat 16 ini. So kalau dia turun kat 16 ini, senario pertama, maybe dia akan try balik ke area 19 ini. Okay, so kalau dia rebound ke sini, maksimum dia akan pergi dekat situ. Probably yang paling tu, yang target yang senang nak dapat, area sini dekat lebih kurang dalam separuh lah daripada sini. Separuh daripada sini iaitu lebih kurang dekat 17.5. So kalau boleh try untuk Q dekat harga 16 sen dengan target nak jual dekat 17.5 dulu. Okay. So kalau nak masuklah counter ni trading plan untuk dekat sini saja. So senario ni, senario yang pertama dia akan rebound. Senario yang kedua, dia pergi kat sini lepas dia break. So kalau dia break kat sini bawah pada harga 16 ni ataupun dekat last point nak cut loss, biasanya 1 sen lah kat sini. 1 sen ni pun tinggi sebenarnya sebab counter ni harga 16 sen. Okay, 1/16, tekan calculator sikit lah. 1/16. Ni ada calculator juga. Okay. So ni apa? 1 daripada 16. Risiko dia 6%. So maknanya kat sini kalau kau ambil loss 1 sen kat sini bersama dengan 6.2% potential losses lah. Okay. Jadi kalau siapa yang dapat dekat 16 sen bagus. Okay. Tapi kalau diturun 15 kena cut loss. Okay. Kalau dia rebound 17.5 maksimum, bukan maksimum lah, first target. Kalau lepas target maksimum dekat 19. Kalau saya nampak macam ni, saya akan target dekat 18.5 je. Dah out. Okay. Sebab takut tak sampai. Kalau sampai dia naik, tak apa lah. Itu rezeki orang lah. Kita dapat yang sikit banyak tu pun dah cukup baik lah. Sebab orang lain trading rugi. Orang lain trading rugi duit. Kita trading boleh profit tu. Profit sikit pun dah okey dah sebenarnya. Sebab majoriti kita dah ramai yang rugi. So bila kita kenal ataupun kita faham dengan realiti ni,
kita tahu diri kita macam mana, kita faham realiti benda ni macam mana kan. So profit yang sikit pun kita kena appreciate. Jangan rasa tamak sangat lah. Okay, tamak tu biar nanti bila orang dah terror nak tamak, okey lah. Okay, sekarang ni kalau masih lagi baru nak belajar ke apa ke, just letak je lah tamak ke tepi, ada profit ambil. Okay. Jadi kalau konten macam ni, again, I'm gonna tell you, sebab dia bawah pada moving average 50 ni, kurang sesuai lah untuk trading. Ada possibility dia nak naik ni, sebab dia dah dekat dengan support level. Tapi kena ingat benda ni downtrend, maybe dia technical rebound sekejap saja sebelum dia sambung penurunan. Okay. Jadi kalau dia lepas area 19% ni, next target dia dekat area MA50 ni lah, maybe area 20 ataupun 21 lah maksimum. Maybe dia break atas ni sekejap, naik tinggi, lepas tu dia turun balik. Kalau dia close bawah pada MA50, ada possibility untuk dia terus sambung kenaikan lah. Sambung penurunan, sorry. Asyik MA50 asyik naik je kan. Sorry, dia kemungkinan dia akan sambung turun. Kecuali lah biasanya MA50 ni, ni senario yang satu lagi yang korang kena ingat juga. Senario MA50. Kalau harga biasanya first time dia naik test ke MA50 tu, biasanya akan gagal. So dia akan turun lagi, test kedua. Yang kedua tu kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak, tapi biasanya yang ketiga dia test tu sepatutnya dah boleh breakout lah. Kadang-kadang tak juga, kadang yang takes yang ke kali keempat untuk dia breakout. Itu saya tak ada kumpul data ni sebenarnya, tapi setakat saya punya personal observation je lah. Saya nampak macam tu. Yang first time nak break moving average 50 ke atas, biasanya dia fail lah. Yang kedua 50-50. Yang ketiga tu lebih strong, tapi tak semestinya jugalah keempat, kelima dan seterusnya. Okay. Tapi yang kedua pun selalunya ketiga ke atas lah baru strong breakout, dia akan terus sambung naik. Okay. First time naik tu ada, tapi jarang berlaku lah. Okay. Jadi kalau first time kita hold counter yang bawah MA50 dan dia break naik tinggi tu, jual je dulu. Okay. Sebab takut dia turun. Jadi kalau dia turun tu tak jual lagi, itu silap lah, mistake kita sendiri lah. Okay. Jadi benda macam ni memang dah kena hafal dulu, faham macam mana pergerakan market, apa yang kita nak anticipate pada hari tu, pergerakan dia senario A, B, C macam mana kan. So bila kita faham ni, dan kita senang nak anticipate dan senang kita nak buat planning, kita nak exit ke, nak jual ke, nak hold. Okay. So benda ni sebenarnya memang tak boleh nak ajar lah, memang kena lalui. Saya boleh setakat share benda-benda macam ni, tapi untuk actual pemahaman dia, yang saya bagi sekarang ni knowledge lah, ilmu je. So ilmu ni nak jadi manfaat pada kita, kita nak mahirkan, kita kena apply dia, kita kena kena applykan dia melalui orang kata pengalaman lah. Bila nak dapat pengalaman tu kena buat. So bila buat tu berkali-kali, barulah kita boleh jadi mahir. Itu je cara kita nak belajar sebenarnya. Kita tak boleh nak tengok video saja pun tak boleh. Kita kena belajar ilmu dia, lepas tu kita buat. Okay. So inilah senario untuk SDS. Potential technical rebound. First target dia 17.5, next R2 dekat 19, R3 kalau dia breakout ni dekat area 20 sen dulu. Lepas pada kalau dia boleh atas pada MA50 ni, patutnya barulah dia boleh pergi tinggi balik. Sebab apa saya cakapnya tu, moving average 50 ni generally support level yang kuat. Support level kuat bukan dekat Malaysia je, seluruh dunia. Satu technical analysis punya ni orang faham macam tu, moving average 50. Okay, so kalau kita tengok ke belakang sikit, kat mana point dia mula-mula cross. Okay, so ni nampak ni first time dia cross moving average 50, gagal, turun balik. Second time breakout, lepas tu dia turun lagi, tapi dia boleh maintain lah atas pada moving average 50. Ni bagus lah ni. Tapi kalau masuk kat sini ni nak tunggu bulan berapa ni, 74 sampai dekat sini, lebih kurang 2 minggu 3 minggu jugalah ni. So kat sini korang kena tunggu. Maybe ada yang boring, ada yang fed up daripada harga beli, katalah beli dekat 18 sen, lowest dekat sana 3 sen ni sebenarnya, 3 daripada 17, 3 sen daripada 17, loss korang masa tu dah 17, dekat 20% dah loss. So 20% loss tu banyak sebenarnya. Siapa yang boleh tahan, sebab dia nampak moving average 50 ni, okay tahan je lah kan. Once price dah close bawah pada ni, maybe dia dah loss 4 sen. So 4 sen daripada 17, 23% ataupun 25% dekat di sini. So siapa yang bertahan ni, tak ada cara lah kita nak tahu benda ni nak terus naik ke tak. Kita boleh guna trend line saja. Okay. Kita nak anticipate dia react to the trend line or not. Okay. Kita nampak kat sini. Adalah sikit. Sini 1, 2, lepas tu ada reaction kat sini.
Dia break out, dia break down, lepas tu dia maintain balik ni. Kat sini dia masuk balik trendline tu. Lepas pada tu baru dia boom naik. Ingat moving average 50. Kalau kita nak trade, kalau boleh lah kita carilah counter yang moving average 50. Kalau dia gagal hari tu pun at least untuk selagi dia duduk atas pada moving average 50 boleh hold lah. Okay. Tapi jangan tengah duduk dekat atas ni. Kalau dia duduk dekat bawah-bawah ni, ini yang okey. Kalau kat sini ni kena hati-hatilah kalau terbeli dekat area 22 ni. Yang kena tunggu lowest ni sampai 17 lah, banyak kat ni. 22 lah, 5 sen daripada harga 22 berapa persen tu. Kita kena tengok loss dulu baru kita tengok profit. 30%. Kalau beli kat sini turun sampai sini 17 ni 30% kat sini. Belum sampai bawah ni lagi. Okey. So tu kita kena hati-hati. Moving average 50, faham Okey, SDS. Tu SDS lah. Okey, DGSB pula. Sorry. DGSB. Boleh adalah chart ni. Dah offline. Fail to connect. Okay, so overall DGSB masih lagi okay. Cuma news tadi lah. Pelik keluar news je, dah harga turun. Aduh. Entahlah, saya nak cakap pun tak tahu. Kenapa lah harga turun pula. Banyak lah tu. Banyak, saya dia turun ni banyak dan volume dia sangat-sangat tinggi. Kita tengok buy rate dia pun below 50%. Which is banyak selling lah yang berlaku sekarang ni. So overall saya assuming lah kita tak tengok berita tadi tu. Tak tahu lah berita positif ni. Okay. So kita tengok sini overall dia tengah uptrend lagi. So of course lah kita kalau dah terbeli kat sini right now dekat 19 yang 4 sen kita tengok berapa persen losses. 4 sen daripada 23 lah kita beli kat situ katalah. Kan. So kawan-kawan kita dah ada yang start loss lebih kurang 20% lah untuk Inix, bukan Inix, DGSB hari ni. Okay. So dekat area 21 sen ni saya rasa saya ada ke 25 lah, maybe 25 kot. Ada saya rasa saya beritahu DGSB dekat di sini, saya tengok jadi kat puncak-puncak juga ni. Okay. So unfortunate lah benda ni tak jadi. Tapi still masih lagi atas support level. Kalau price turun bawah pada ni barulah kita kena consider cut loss. Tapi saya tahu korang pun sekarang ni probably dah loss 20% macam tu. So tough decision. Nak kena, kalau dia turun bawah kat ni memang nak kena cut loss lah. So sebab tu saya sentiasa cerita pasal cut loss awal takut dia jadi macam ni kita pun dah serba salah. Saya pun serba salah nak jawab macam mana kan. Itulah, sabarlah Kalau dia turun bawah ni probably memang korang kena serius kena cut loss lah kat 18 sen. Ataupun at least kalau tak cut loss semua pun buang separuh dulu. Buang separuh dulu dan guna separuh tu untuk try trade counter lain dulu. Kalau counter trade to profit then boleh cover losses yang kat sini. Tapi at least kita buang separuh tu, kita tak rugi semua, kita ambil balik kita punya modal tu sikit dan kita cuba dekat counter lain. Macam tu lah. Tapi hopefully benda tu cukup besar untuk kita trade dengan profit lah. Jangan 2-300 je kat situ. 2-300 susah sikit lah kalau kita nak recover balik modal tu kalau kita loss. Okay. Alright, so ahli-ahli kita ada yang keluar ke? Ada, steady yang korang 36 orang ni. tak ada siapa keluar lagi ni. Okay. Alright, tu DGSB. Overall dia tengah uptrend, which is okay sebenarnya. Cuma ni lah yang tak bestnya candlestick besar macam ni walaupun dia duduk atas pada trend line, ni signal awal sebab kita tengok buy rate dia 48% dan volume yang tinggi. So probably ni initiate starting point price akan mula turun lah. Sebab kita tengok di sini, ni ada formation of bullish bearish engulfing punya candlestick pattern. Disokong oleh volume yang besar. So probably dia akan mula downtrend ni. Tapi kawan-kawan yang ada hold lagi sabar dulu lah, try tengok. Kalau dia duduk bawah DMA 50 ni probably time to go. Okay. Okay, ni presidential punya election. Sorry, saya rasa saya tak sempat nak cover semua lah. Dah minat ni. Tapi soalan bagus Ni Geo. Tanya pasal market next week untuk apa ni?
Okay, so saya ada belajar dulu benda ni dekat dalam MSTA punya syllabus tapi dah tak ingat. Okay, so saya Google kat sini dekat Investopedia ni antara satu tempat yang agak reliable, yang actually yang sangat bagus lah untuk kita belajar pasal apa-apa pun pasal trading. Okay, pasal fundamental ke, technical ke, cycle ke, whatever lah, saya rasa semua benda ada dalam ni. At least kalau tak banyak pun sikit mesti ada. Dia ada bagi key point tertentu dan kita boleh follow through guna key points tu untuk kita Google cari info yang lain dekat website lain. Okay, jadi kalau korang tak tahu apa-apa, buka website Investopedia, cari di situ. So, jom kita baca sikit. Presidential Cycle Theory, developed by Stock Trader Almanac, founder Yields Hirsch. Okay, key takeaway. Theory suggests that market perform best in second half of the presidential term, when the sitting president tries to boost the economy and to get re-elected. Okay, so ni maknanya re-elected ni untuk US punya presiden dia 2 term kalau tak silap saya. 2 term saja untuk dia tu. 2 kali inilah, 2 kali jadi presiden je, lepas dah tak boleh. 10 tahun lah. So tries to boost the economy and get re-elected. Okay, so I predicted on the view that shift presidential priorities is primary influence on the stock market. Data from the past several decades seems to support the idea of a stock surge during the second half of the election cycle. However, limited sample size make it difficult to draw. Okay, sebab dia ada data yang sikit sajalah, beberapa decade saja. Sebab US ada berapa presiden, dia dah 100 tahun lebih berapa presiden yang dia ada tu. So sample dia kata limited lah. Oh, dia lagi. So gelap Okay, so history yang kita baca sikit lah. Third year of a presidency overlap with strongest market gains. Dia kata macam tu. Major stock economy and more likely to gain in value. Okay, so upcoming ni probably market kita tengok tengah ni lah, cuma Trump ni macam lain sikit Kita nampak dia market mula down ni. So mungkin sebab market dah mula tinggi. Okay, so dia kata kat sini lah potential stock surge tu. So kita tengok kalau index, mana investing tadi? Investing.com. Okay, kita tengok kalau index kita ambil 6 bulan, lama sikit. So kita tengok di sini overall market tak boleh nak make new high kalau tak silap saya. Dia setakat 26,000. Sorry, 29,000, dekat 30,000 lah. 27 hari ni, 29 lain highest bulan 8 hari tu. Lepas tu dia buat another double top kat sini. Lepas tu dia turun. Dan actually secara teknikal ni dah break neckline kat sini. Okay, so kalau double top pattern okay. Double top pattern ni sama, KLCI kita pun macam tu juga. Naik, rally, turun sampai sini. So kita ada neckline kat sini dan price sekarang dah mula break neckline tu. So ada possibility untuk short term ni behavior dia ni macam saya cakap selalu lah. Behavior dia market break ni dia turun, lepas tu dia akan biasanya dia akan naik test
resistance level dulu, dan kalau benda ni gagal dia akan terus sambung turun. So dia dah mula downtrend. So kalau downtrend tu macam cakap, kalau reversal kan, uptrend macam ni kan, naik, dia sentiasa break new high, sentiasa break previous high dan make new high. Kalau reversal downtrend, dia turun macam ni lah, dia akan terus sambung, dia break previous low. So sampailah satu tahap dia reverse macam ni dia. So dia mula break previous high dia, dan sepatutnya kalau dia terus sambung macam ni lah, market dia akan gerak macam ni je sebenarnya, market structure. So ni market structure ni yang penting untuk sebab itu saya, Clinton dan ada beberapa orang dalam grup tak pakai indikator. So kita pakai naked chart orang panggil. Bukan sebab kita hebat ke apa ke, sebab tak nak ada serabut dengan signal lain. Sebab kalau kita pakai indikator banyak-banyak, RSI ke, MACD ke, momentum, stochastic, whatever indikator kita pakai, pagi dia ada signal dia. So kalau ada 5 signal semua conflicting signal, especially kalau bagi dua kata buy lagi 3 kata sell. So kita nak ikut macam mana satu kan. Jadi kalau kita pakai market structure macam ni, pada saya signal yang clear, yes or no sahaja. Okay, kalau 50-50 tu tak payah trade, cari contoh lain. Okay, so itu sebabnya kita just pakai naked chart orang panggil. Bukan sebab kita hebat ke apa ke, sebab ni cara yang paling clear, paling jelas, sebab kita tak ada serabut signal dia buy ataupun sell. Kita pakai market structure. Okay, so ni macam saya cakap tadi, ni adalah dah confirm lah ni. Kalau ikut mata saya dah confirm lah reversal ni. Cuma kita tak tahu dia terus turun ke, banyak mana turun. Maybe dia cecah sampai 25,000 dulu lah. Ni terlebih sikit, sorry saya. So dia sampai kat situ dulu, ataupun kat sini dia turun halfway dan dia naik balik sebelum dia sambung turun. Kalau price berjaya maintain atas daripada jaya rebound balik naik macam ni kan, ni ada possibility dia test balik dekat sini lah. So maybe dia akan jadi triple top unless dia breakout kat sini. Ini yang kita nak tunggu ni sebenarnya. So bila market US jadi macam ni, hopefully spillover effect tu akan sampai kat kita lah. Okay. Alright, so next week khususnya sebelum dan selepas US election. So sekarang ni US election ni itulah macam mana? Dia teori ni kata predictor view and shift presidential priorities in primary of influence of the stock market. So maknanya dalam upcoming sampai ke election time tu sepatutnya ekonomi surge lah. Okay, tapi kali ni kita tengok dia ekonomi yang turun, maybe sebab dah overvalue lah sebenarnya. Okay, so about time lah untuk market US reverse pula. Okay, kita tengok. Ini pun tak pasti lah. Kita tengok, kalau saya kan, saya selalunya benda-benda macam ni saya nak letak ke tepi dulu lah, sebab kita buat short term trade. Bukan nak kata benda ni tak penting, tapi dia punya correlation tu kurang sebab kita buat short term trades. Okay, jadi kalau kita buat investing, of course benda ni penting, sebabnya dia akan influence over a longer period of time. Kalau kita buat short term trades macam BTST, intraday, ataupun paling horror kita buat swing trade dalam seminggu ke apa macam tu kan, generally dia punya effect, overall market sentiment effect pada counter-counter tu kurang. Okay, dan dia lebih kepada speculative trading sahaja. So maknanya kita just based on supply and demand je lah. Untuk long term, kita payah sikit kita nak determine supply and demand tu sebenarnya. Untuk long term trade, kita kena tengok value of the company, berapa dia punya earnings dia, revenue dia berapa, potential revenue dia berapa, potential profit dia berapa, business model dia macam mana, prospect of the company, upcoming trend of the future macam mana, semua tu kan. Jadi kalau kita nampak macam contohnya sektor-sektor teknologi ke, sektor macam solar ke, nak naik kan, jadi itu adalah untuk long term. Teknologi tu maybe sekarang tak berapa bagus lagi. Contohnya macam ni lah, macam Tesla ke apa ke dulu kan, masa dia mula-mula buat electric car tu, orang ramai skeptical, of course lah. Tapi sebab dia persistent dan dia sentiasa keluarkan dengan teknologi baru, dia meet dia punya expectation dia, walaupun lambat tapi dia meet dia punya objective goals apa semua tu kan. So orang nampak consistency kat situ. So bila dia nampak patterns dah macam tu, dan dia boleh buat projection into the future lah.
Okay, so bila dia dah establish the ground, dia dah establish macam Tesla, dia dah establish the trend of electric cars, businesses lain pun jump in nak ride together dan menjadikan position Tesla lebih kukuh lah sebenarnya. Bukan jadi kompetitor sebab dia memang dah ke depan jauh dah. Orang lain sebenarnya walaupun buat benda-benda yang teknologi lain yang macam lagi hebat pun tak boleh beat sebab Tesla dah lama ada dalam the business dan dia tahu banyak benda. Okay. Dan dia mampu poach ataupun dia mampu ambil engineer mana-mana yang dia nak saja untuk contribute benda yang sama. Maybe dia boleh pinch the staff ataupun pinch the founder ke apa ke, buy over ke untuk dapatkan teknologi. Tak ada masalah sebab dia dah cukup besar. Okay. Jadi untuk macam saya cakap, kalau kita nak buat long term investing semua ni, dia akan bersangkut paut lah. Okay. Jadi overall kalau ikut daripada saya punya pembacaan hari itu, kalau ikut cycle siapa punya itulah, saya tak ingat lah cycle apa yang saya baca itu tu. Dia ada 10 tahun, 8 tahun dengan berapa 40 tahun kontratif cycle ke apa kan. So overall kebanyakannya dia expect dalam 2020 sampai 2023 ni market teruk. Tapi market teruk tu overall 2023 tu dia expectation dia akan mula naik lah. Okay, tapi tu still tak ada garanti juga. Cuma pattern dia macam tu. Okay, jadi kalau boleh kita bersedia sajalah dengan information yang kita ada tu, dengan modal yang kita ada, kita continue trade. Siapa yang nak buat investing, now I believe is still a good time to invest. Tapi not all in just yet. Okay, sebab ni market kita kalau nak all in hari tu, bulan 3 hari tu. Masa market dah ngam-ngam pergi dekat support level dekat 1,200 tu. Slide. Saya punya target sebenarnya 1,300 pada masa tu dan agak lama dah juga ni saya punya target. Cuma masa saya buat analisis yang market akan pergi ke 1,300 tu, sebenarnya tak ada apa-apa information langsung yang menyokong harga ataupun indeks kita akan cecah tu sebab kita punya fundamental negara masa tu memang sangat strong dan agak mustahil dengan keadaan macam tu market kita nak cecah 1,300, 1,200. Jadi saya tolak lah, saya letak tepi lah analisis tu, saya ada share lah dengan beberapa kawan kan. Letak tepi lah, saya buat tanda soal nak cecah 1,300 ke, agak mustahil lah masa tu. Tapi sebabkan ada virus corona semua tu and those events happening, market kita drop sampai 1,300 dan actually dia cecah sampai 1,200. So masa tu saya ingat memang the best time untuk beli dan memang tim kita pun okay lah, beli 4 kali ganda jugalah market daripada bulan 3, 4, 5 tu memang best lah. Pada saya masa tu memang best juga. Bulan 3 tu memang saya ada loss. Awal-awal market drop tu saya punya losses tu terkena saya punya modal. Kena sikit lah kan. Saya agak frust lah sebab dah lama dah tak kena macam tu. Okay. Dah lama dah tak kena tapi sebab market teruk terkena juga saya punya modal sikit. Geram juga lah. Tapi overall saya tengok bila dah index dah cecah 1,200 itu tu macam cannot go any lower lah. At least for the short term tu mesti dia nak kena sharp rebound balik. Masa tu yang kita all in lah. Sekarang ni market dah mula naik balik tapi dia orang kata dia belum naik sampai 1,600 pun tak lepas lagi. So next level yang kena break 1,600 tu. So right now dia dah break support dekat 1,500 tu Okay, saya tengok mana index boleh kita tengok sini. Sekejap ya, kita tengok stock. Okay, indices, listing, technical analysis. Kita ambil weekly zoom out. Maybe ambil monthly kot. Dalam sesi coaching yang BSTC saya ada share lah benda ni Okay, let's see. Data tak cukup. Sikit lagi ada lagi. Tak ada dua lah. KLCI index kalau ada lah kat sini. Okay, tak ada. Ambil dekat daily chart ada. Okay, so ni nampak tak KLCI yang saya buat ni
trend utama yang ni menaik sejak 98 lah. Kita nampak dia dah mula break kat sini. Tapi saya tengok yang ni 1, 2 tahun 2001 dengan 2003 kan kita buat trend line tu into the future, kita tengok kat sini ngam-ngam dia touching So ni masa 2008 ni market crash, ngam touching kat situ. So ni ada satu point yang kuat lah untuk saya confident benda ni trend line ni boleh pakai. Sebab kalau kita nak pakai yang ni, kita pakai data yang lambat sikit which is kat depan ni. Ini kita pakai data yang awal, 2 point yang terawal ni. Dan ini tempat yang kita project untuk dia jatuh the lowest. So siapa yang pakai line ni asalnya, dia akan dapat the best time untuk beli dekat area sini. Okay. So ni satu. Lepas tu market turun kat sini, ngam-ngam. Ini saya punya target double top ni sebenarnya. Okay. Dia naik. Okay, sekejap saya contohin sikit. Sorry kita dah nak habis session ni. Okay, sekejap naik, turun, naik, double top kat sini. Ni confirm double top sebab dia dah break out neckline dia. So ni atas ni dia tak break lah. Okay, dia break out dekat sini. Ialah confirm double top. Dan kita boleh tengok target dia kat sini. Sama kita ambil target macam ni, kita panggil X. Kat sini adalah target X juga. Masa tu lah. So ni teknik ni, teknik targeting yang macam ni kita panggil X to X. Boleh Google lah. X to X target method. So untuk kebanyakan chart pattern biasanya dia akan buat macam ni lah. Contohnya kalau naik macam ni, turun lepas tu naik balik kan. Yang ni sama dengan ni. Macam tu. Okay. Macam ni ataupun dia ambil daripada sini. Saya pun dah tak ingat. Okay. So ini X. Ini X. Target dia bila breakout dia akan capai maksimum X lah. Okay. So ni generally apa yang saya praktiskan lah. So kat sini lah yang saya cakap ni macam okay, market mungkin nak sampai ke 1003 ni tapi impossible sebab kita punya market overall okay, tak ada masalah pun. So memang mustahil nak sampai. Tapi bila dah kena dengan coronavirus semua tu memang drop lah maksimum break line ni dan saya tengok ngam-ngam kena kat sini. So masa ni saya alertkan kita punya group lah. Okay, steady lah kita punya trade masa bulan ni. Okay. So itu sajalah yang saya nak ceritanya. Kalau untuk siapa yang nak join coaching next session saya besok dah penuh. Next ialah 8 bulan 3. 8 bulan 10. Okay, siapa yang interested tu boleh PM saya ataupun PM Clinton lah. Okay. Lepas pada tu hari ni juga basically minggu ni kita punya group VIP yang bulan Oktober dah officially tamat. Okay, jadi untuk siapa yang nak continue ke bulan yang seterusnya untuk yang selain daripada group yang dalam VIP Resident tu, selain daripada VIP Resident yang duduk dalam grup bulanan, siapa yang nak teruskan boleh tolong kontak boleh kontak dengan Clinton lah, dia akan bantu untuk korang subscribe masuk ke bulan November. Lagi satu. Since kita dah duduk dekat sebut pasal bulan-bulan ni kan, ada juga orang tanya pasal bulan-bulan ni November okey ke nak trade. Sekejap ya, kita tengok. Saya biasanya tengok tu kita pakai stop. Okay, so ni. So yang feature yang saya nak tunjuk ni feature premium lah. Actually basically tak accessible untuk korang, tapi tak apa saya share je Pay stop ni tak boleh beli tau. Okay, boleh beli apa? Nantilah maybe dia akan ada offer untuk beli. Sekarang ni memang masih lagi trial. Alright. Mana yang tengok? Screener, technical chart. Fundamental. Saya nak tengok performance untuk bulan-bulan. Sebab dulu saya buat secara manual. Ini sebab lama tak login. Mana benda tu? Ini chart.
Ni dia. Okey. So kita tengok bulan November overall. Sekejap Overall market sebab ni tak ada lagi Okey, ni belum masuk November lagi. Oktober kita tengok agak perform lah. Okey, kecuali beberapa hari lah yang tak okey ni. Okey, ni kita tengok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okey, start tahun 2000 So kita ada 20 lah lebih kurang data set. So kita ambil dari sini, kita tengok berapa yang merah. Nampak macam banyak merah je ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13 daripada 20 bulan bearish. 65%. So November generally 35% je lah bullish. Okay. So untuk buat investing ataupun untuk medium term invest, boleh consider untuk beli time ni. Okay. Okay. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab korang cuba tengok dalam Disember, masa orang kata masa apa, market hujung tahun kan, hujung tahun window dressing. Time window dressing tu kita tengok daripada tahun 2000 sampai 2019, 3 saja yang merah. Okay, so time November ni ialah good time untuk buat medium term investing ataupun buy on dip. So ini kalau nak buat investing yang macam ni, jangan beli counter rugi, jangan beli counter PN17, jangan beli counter yang trending down, jangan beli counter yang negative profit ataupun loss lah sebenarnya. Okay, jangan beli counter-counter yang EPS dia negatif, jangan beli PE dia negatif. Okay, so shortlistkan counter-counter yang positif earnings dia, yang tengah trending up. Maksud saya trending up dari segi earnings dia lah. Okay, trending up earnings dia ataupun at least lah earnings dia mesti positif. So cari counter-counter yang macam tu, boleh consider buy dan peram saja sampai bulan Disember. Okay. So overall lepas bulan Disember, bulan Januari pun still bagus. Okay, daripada sini ada 20 tahun ni. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daripada 20 bulan bearish bulan Januari. So ni pun still good time untuk ride. Okay. So overall ni macam ni lah. Macam kita tengok dalam Mei ni pun actually tak adalah. Sebab Malaysia punya sell in May pun macam tak berapa menjadi jugalah kan. Orang kata sell in May and go away. So daripada sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Just slightly saja negatif. So pada saya memang agak neutral lah. Especially kalau kita buat trading. Okay. Kalau time yang merah-merah tu, sebenarnya okay untuk kita consider beli buy on dip atau counter-counter yang tengah, yang fundamental strong, kita boleh consider untuk beli. Sebab generally hujung tahun market akan naik. So bila market akan naik nanti, kat situ yang kita boleh cash out. Okay, bulan Januari, bulan Disember ataupun Januari tu market naik untuk window dressing tu, masa tu korang dah boleh cash out. Okay, maybe boleh dapat easily 20-30% dengan bukan trading. Jadi kalau ini maknanya investing ni maknanya kena buy, kena peram dululah. Jadi counter-counter ni yang bulan November nanti saya terpaksa study dulu. Nanti kalau dah ada list tu saya akan bagilah, saya akan sharekan dalam grup yang bulan November nanti. Jadi kalau ada lah saya akan study lah, cari counter-counter mana yang bagus, yang fundamental dia, dan saya akan share dalam grup VIP Resident dan juga bulan November nanti. So hopefully itu sajalah daripada saya hari ni . Jadi harapnya sesi hari ini berguna untuk korang semua. Kita maintain dekat 35 orang participant hari ni. Power gila. Steady lah korang, tak tidur lagi. Okay. Sekejap ya. So ni lah dia. Ini saya nak share. Korang tengok je lah saya tak nak share sebab benda ni berbayar. Saya takut founder nanti find out pula kata saya share info ni kan. Payah pula kan. Okay. So siapa yang ada trial account boleh terus masuk lah. Dalam ni key in, siapa nak buka account Pick Stock ni just masuk saja. Pick Stock register, lepas tu key in key in dia punya referral code dia, teropong. Sekejap ya.
Ni ada seorang register. Bunyi. Ni referral code saya ialah teropong. So siapa key in order ni akan dapat 2 bulan free lah. Account premium. Lepas tu dia akan bagi balik, berbalik kepada tu. Jadi siapa buat masa sekarang ni tak ada lagi beli account premium ni. Tak dibuka lagi sebenarnya. Okay. Alright, so itu sajalah daripada saya hari ni. Hopefully perkongsian saya ini berguna. Jadi siapa yang nak teruskan subscribe dengan bulan November, boleh tolong contact Clinton. Siapa nak subscribe ataupun siapa nak join sesi coaching nanti bulan 8. 8 hari bulan 10 yang second punya. Besok dah penuh. Bukan penuh, bukan ramai pun, 10 orang je. Saya punya session memang saya set 10 orang maksimum saja supaya kita boleh buat maksimum interaction tu. Bukan saya buat seminar macam 100 orang masuk tu buat buat untuk 100 orang, lepas tu just cakap je apa-apa, lepas tu dah. Saya tak nak buat macam tu. Saya nak at least korang ada peluang untuk bertanya dan sebagainya. Sebab tu saya set group yang kecil. Kalau nak buat one to one agak payah jugalah. Kan, hopefully kalau siapa yang nak buat one to one, kalau lepas dah PKP nanti tu boleh je datang trade duduk kat office, tak ada masalah. Cuma kalau saya tengah buat kerja tu, korang just duduk je lah tepi, tak ada masalah nak tengok kan. Okay. Boleh datang trade lepas habis PKP nantilah. Buat masa ni saya dengan all the staff memang work from home dulu. Okay, so tu sajalah. Minta maaf banyak ambil masa extra 40 minit daripada masa korang hari ni. Saya minta maaf banyak. Hopefully perkongsian saya hari ni berguna dan saya doakan semua kawan-kawan semoga terus konsisten lah. Jangan putus asa sebab benda ni magic lah sebenarnya. Opportunity untuk kita nak belajar trading ni memang sangat-sangat rare datang pada kita. Hopefully kita boleh gunakan peluang tu dengan baik dan protect our capital as much as possible. Jadi kalau orang macam baru nak trade tapi belum mahir lagi kan, kalau boleh jangan masuk. Kalau ada duit banyak sekali pun jangan masuk banyak-banyak. Masuk je 1000 dulu. Anggaplah ia a learning cost. Maknanya yang penting sekarang ni korang kena tengok analisis korang tu tepat ataupun tak. Dan kalau dia tepat naik, disiplin korang pula nombor 2. Tengok analisis tepat. Kalau analisis bagus, dah sampai target, jual ke tak. Okay. Lepas tu yang kedua, analisis tak bagus, tak ada hal, memang biasa benda tu. Dia break support level, korang kat loss ke tak. So letaklah duit sikit, jangan tak banyak. Kalau even kalau dengan 1000 ni, probably kalau analisis korang pun tepat sekalipun, maybe tak boleh nak grow lagi account tu sebab kita ada brokerage fee dan sebagainya. Okay. Tapi as long as analisis tu tepat, emotional tu tight, control, korang dah boleh masukkan duit besar sikit. Start pada 5,000 tu generally dah boleh grow lah. Okay, especially kalau korang tak buat withdrawal daripada situ. So saya dulu starting modal 10,000 tapi loss separuh juga lah masa tu. So tak apalah masa tu saya kerja lagi dekat tu kan, dekat oil and gas dulu. So kumpul setahun boleh dapat balik kan. Tapi dalam sebab saya punya loss tu yang macam tak ada jadi ni, memang nak kena belajar lagi kan. Jadi saya lebih berhati-hati dengan duit 5,000 tu. Saya slowly trade. Kadang-kadang saya ambil 1,000 je, saya buat tengok performance saya punya own trading macam mana. Result dia macam result as in saya punya account size, duit dalam tu, modal ke apa ke jadi besar. Saya dah tak fokus lagi. Saya fokus kepada getting the right analysis, make sure steps tu yang kita ambil tu betul, semua tu. Macam kita nak melangkah lah. Kita nak belajar, kita nak sampai ke destinasi tu, kita kena langkah, kita kena betulkan dulu. Kita kena bergerak dulu. Kita kena mula dengan merangkak. Lepas tu belajar berjalan. Lepas tu dah besar sikit baru boleh berlari. So teknik ni siapa yang boleh belajar merangkap jalan berlari, kalau boleh cepat berlaju, lagi cepat orang sampai. Tapi kalau merangkap pun tak pandai lagi, tapi terus nak sampai kat sana, terus nak belajar berlari, memang tersungkur lah jawabnya. Jadi kalau kita kenal diri kita sendiri, kita sebagai orang baru masuk trading, jangan, kalau kita got a winning streak sekalipun, ingat tolong ingat, itu kemungkinan besar kita bernasib baik. Sebab kita tak menghadapi losses lagi. Jadi sebenarnya kita punya downfall tu yang akan mengajar kita lebih banyak lah compare dengan kemenangan kita tu. Okay, sebab training ni sebenarnya boring je. Dia just repeating benda yang sama, rutin macam tu je. So bila dah sampai tahap tu korang dah tak ada emosi. Kat loss lah. Untung lah kan. Ujung bulan tengok asalkan duit modal, duit dalam account lebih sikit daripada kita punya duit modal, okay, dah withdraw. Okay, ataupun every week. Sebab saya buat every week. Seminggu duit lebih pada modal, keluarkan. Lebih pada modal, keluarkan. Kalau tak cukup modal tu, saya tinggal dalam tu lah. Memang tak, kira macam tak ada gaji lah minggu tu untuk saya lah.
Okay, korang pun kalau nak guna macam tu boleh, tapi kena modal kena besar sikit lah. Okay, kalau siapa yang masih lagi part time trading, memang kalau boleh just focus getting the right steps, right methods dulu sebelum terus plan nak grow account kau jadi 100% ke 200% ke. Itu result tu kemudian. Macam saya punya coach dulu ajar, ni coach yang lain lah, so saya ada masuk sports lain tu kan, dia kata kita kena betulkan kita punya method dulu. Tak suka apa benda yang kita buat pun, method kita tu buat dia betul dulu. Kadang-kadang kita cuba nak mahirkan, kita nak tajamkan skill kita tu, kita terpaksa rugi dulu, kita terpaksa miss kita punya result, kita miss kita punya target semua tu. Tak apa, asalkan steps kita tu betul dulu. So kalau kita dah betulkan kita punya steps tu, next step barulah kita boleh fokus accuracy, kita boleh agih kita punya target tu mana kita nak. Okay, so bila kita dah dapat accuracy tepat kena kat situ, tinggal kita nak move je lah target tu ke mana kita nak. Tapi kalau macam contoh kita tembak target kan, kejap kat sini, kejap tu, kejap miss kan. So kalau tak ada consistency macam tu macam mana kita nak set target kita nak kena betul-betul. Kalau kita konsisten, kita boleh target satu tempat kita tembak kan, kalau tembak pistol ke apa, satu tempat tu je kena kan berkumpul, walaupun bullseye kat sini, tapi asyik kena kat bucu ni je, tak ada masalah. Itu memang sangat-sangat bagus. Tinggalnya kau nak kena alih target daripada sini, pergi ke sini je. Itu yang method yang betul sebenarnya. So kita kena tajamkan kita punya method dulu sebelum kita nak aim for good results. Okay, kaedah dia, steps dia, dia punya rutin, apa benda tu semua kena betul dulu. Barulah boleh kita achieve results yang kita nak. Okay, so hopefully itu saja pesan saya hari ni. Hopefully saya doakan betul-betul lah korang siapa yang trading jangan putus asa. Kalau boleh jaga betul-betul stop loss tu. Dan kalau rasa tak boleh jaga stop loss, janganlah masuk duit banyak-banyak sebab benda ni berisiko tinggi. Sekelip mata je nak loss 20%. Okay, so kalau 20% daripada modal 1000, korang boleh senyum lagi. Tapi 20% daripada 10,000, memang muncung macam tu lah, panjang tu, boleh sangkut cawan. Okay. So berhati-hati. Kalau rasa nak ambil risiko, biar tahu benda ni trade yang kau ambil ni high risk, lepas tu take profit cepat-cepat. Kalau macam masuk tak tahu apa-apa, lepas tu bila dah ni tak kerti nak cut loss, malang bagi korang. Sebab saya dah bagi tahu hari ni, hopefully korang boleh belajar. Dan kalau high risk trade, it is a high risk trade. So tak jadi kena cut loss. Memang semua macam tu, tapi saya nak beritahu high risk trade ni cut loss dia sangat dekat dengan kita punya entry level. Sebab kadang-kadang dia turun laju, especially counter nipis. So itu sajalah perkongsian saya pada hari ni. So hopefully hopefully korang boleh belajar banyak lah daripada sesi hari ni. Saya minta maaf banyak tak sempat nak review counter-counter yang korang tadi tu. Hopefully next session ni kita akan cover lagi. Kalau tak nanti just boleh tanya balik dalam group VIP tu. Jangan lupa tag nama saya @kamarulx0. Saya akan cuba jawab lah. Minta maaf kalau ada yang saya tak sempat jawab ke apa-apa, saya minta maaf banyak. Kalau ada sesuatu yang urgent, boleh tolong call terus, saya tak ada masalah. Okay. Saya ada je, memang kadang saya tidur pukul 2-3 pagi kan, just study ke, buat kerja ke apa ke kan. So call maybe tak sesuai, ikut pukul 2, tapi hantar message tu okay, insyaAllah. So itu saja, terima kasih banyak So saya doakan kawan-kawan semua profit, konsisten. Kalau tak pun at least boleh disiplin tu, boleh maintain disiplin tinggi dan semua. Satu hari nanti saya doakan kawan-kawan semua berjaya. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.